Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah kepada penonton, pendengar yang mengikuti siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. InsyaAllah pada kali ini saya akan memaparkan infografik bab 4 tingkatan 5 sistem persekutuan. Yang pertama, intipati pembelajaran. Terdapat 4 intipati pembelajaran bagi bab 4 sistem persekutuan. Yang pertama, latar belakang persekutuan di negara kita. Yang kedua, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang ketiga, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan yang keempat, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Seterusnya kita lihat elemen K. Terdapat 4 elemen K bagi bab 4. Yang pertama, kepentingan bermusyawarah dalam membuat keputusan. Yang kedua, kepentingan mewujudkan pentadbiran sistematik. Ketiga, kepentingan sikap kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi membangunkan negara. Dan keempat, kepentingan memahami tanggungjawab rakyat dan pemimpin bagi membangunkan negara. Seterusnya, kita lihat 5 KPS bagi bab 4. Yang pertama, memahami kronologi perkembangan sistem persekutuan di negara kita. Yang kedua, meneroka bukti keberkesanan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang ketiga, membuat imajinasi kuasa yang dipegang setiap peringkat kerajaan dalam sistem persekutuan. Yang keempat, membuat interpretasi kekukuhan sistem persekutuan melalui kuasa dan tanggungjawab bersama. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan. Lihat intipati 4.1, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Sistem persekutuan negara kita mempunyai latar belakang sejarah tersendiri, iaitu bermula pada tahun 1896 hingga tahun 1963. Kita lihat Persekutuan 1896, kedua Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, ketiga Kesatuan Malaya atau MU 1946, keempat Persekutuan Tanah Melayu 1948 atau PTM 1948, yang kelima Persekutuan Tanah Melayu 1957 atau PTM 1957, dan Persekutuan Malaysia 1963. Okay, kita lihat latar belakang yang pertama, Persekutuan 1896. Berikutan perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Persekutuan berkuat kuasa pada tahun 1896 dan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB. Persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Yang kedua, Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis ini distruktur semula pada tahun 1927 untuk memperkemas tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Raja-Raja Melayu dan pembesar menandatangani perjanjian penstrukturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Latar belakang yang ketiga, Kesatuan Malaya 1946. Pada tahun 1946, British berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 atau Malayan Union. Konsep kesatuan yang diperkenalkan di bawah MU ini membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat di bawah kuasa Gubernur British, namun gagal diteruskan setelah mendapat bantahan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Seterusnya, PTM 1948 merupakan gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian ini menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seterusnya, PTM 1957. Pada 31 Ogos 1957, muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Persekutuan yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi melicingkan pentadbiran negara yang berdaulat. Jawatan yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Yang terakhir, latar belakang Persekutuan Malaysia 1963.
Pada 16 September 1963, Perjanjian Malaysia telah dimeterai dan lahirlah sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Kita lihat tajuk 4. Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita lihat kuasa kerajaan persekutuan. Pada peringkat persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai persekutuan. Antara yang terkandung dalam senarai persekutuan adalah hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, keuangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Manakala kuasa kerajaan negeri pula, di setiap negeri di Malaysia mempunyai Dewan Undangan Negeri atau DUN yang mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi negerinya. Kuasa pemerintahan kerajaan negeri meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai negeri. Antara yang terkandung dalam senarai negeri adalah Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian dan Perhutanan, Kerajaan Tempatan dan Hari Kelepasan Negeri. Manakala senarai bersama ialah perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Antara perkara yang terkandung dalam senarai bersama termasuklah kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan dan perumahan. Manakala terdapat peruntukan tambahan bagi negeri Sarawak dan Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan. Antara kuasa tambahan tersebut bagi senarai negeri Sarawak dan Sabah termasuklah Undang-Undang dan Adat Anak Negeri, Mahkamah Anak Negeri, Kereta Api di Sabah. Juga di bawah Akta Imigresen 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. Kita lihat kuasa kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwartakan. Dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan atau PBT, merupakan perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk tempatan. Antara fungsi PBT ialah yang pertama, mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. Kedua, membangunkan perumahan awam. Ketiga, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. Keempat, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat. Kelima, menyediakan perkhidmatan kecemasan. Keenam, menyediakan kemudahan awam. Ketujuh, menyenggara jalan raya. Kelapan, menyenggara sistem saliran. Kesembilan, mengindahkan kawasan. Kesepuluh, menjaga kesihatan awam. Dan ke-11, menyediakan perkhidmatan pembersihan. Kita teruskan kepada tajuk yang 4.3, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan ekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Kita lihat 4 kerjasama antara kerajaan persekutuan negeri. Yang pertama, kerjasama pembangunan ekonomi. Yang pertama bagi kerjasama pembangunan ekonomi adalah pembangunan tanah. Pada peringkat awal merdeka, pembangunan tanah diusahakan secara in situ. Pada tahun 1956, Felda ditubuhkan. 1966, Felkra pula ditubuhkan. Kerjasama pembangunan ekonomi yang kedua adalah pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970, diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Antaranya Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda,
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ke Johor dan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Dara, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak LKTS, Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak SALKRA dan Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB. Yang terakhir adalah pembangunan koridor wilayah selepas tahun 2015, pembangunan koridor wilayah perancangan strategik jangka panjang yang menumpukan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Okey, antaranya Rancangan Pembangunan Iskandar atau South Johor Economic Region SJER, Wilayah Ekonomi Koridor Utara atau Northern Corridor Economic Region NCER, Wilayah Ekonomi Pantai Timur atau East Coast Economic Region ECER, Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak atau Sarawak Corridor of Renewable Energy Score dan Koridor Pembangunan Sabah atau Sabah Development Corridor SDC. Okey, kita lihat kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang kedua dalam bidang kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Okey, terbahagi kepada dua. Yang pertama, pengurusan taman negara. Pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Regas Tua telah dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, iaitu Perhilitan. Taman Negara di Sabah diurus oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala di Sabah diurus oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah. Okey, kerjasama pemeliharaan khazanah negara yang kedua adalah dalam pengurusan taman laut. Bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia telah ditubuhkan pada 2007 dan pada 2018 pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Okey, kerjasama yang ketiga antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Okey, dapat dibahagikan pada 3 tahap. Pada tahun 1964, kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada 1964 untuk menyediakan rumah kos rendah, manakala Kerajaan Negeri menyediakan tanah yang harganya rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah perumahan awal kemerdekaan. Yang kedua, selepas 1970 iaitu perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk membina rumah bagi rakyat yang berpendapatan rendah. Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan program perumahan rakyat PPR pada 1997, manakala Kerajaan Negeri telah menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, dan memperkenalkan perumahan awam kos rendah PAKR. Okay, manakala tahap 3, 2014 iaitu perumahan mampu milik. Pada tahun ini, Majlis Perumahan Negara telah ditubuhkan. Kerajaan Persekutuan telah memperkenalkan Perbadanan Perumahan Satu Malaysia Prima serta Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, manakala Kerajaan Negeri memperkenalkan beberapa program seperti Rumah Selangorku di Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Johor. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang terakhir adalah kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Baik, keselamatan dan pertahanan negara adalah di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Pada umumnya, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, manakala pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan mengadakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara seperti mewujudkan kawalan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Okey, ada dua. Yang pertama, Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua yang juga merupakan pengurusi Majlis Keselamatan Negara MKN,
mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command (RESCOM) atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak telah dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RESCOM. Pada tahun 1995, RESCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak telah diselaraskan di bawah MKN. Manakala yang kedua adalah Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Pada 12 Februari 2013, Eastern Sabah Security Command atau ESCOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah telah ditubuhkan. Ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Misi ESCOM adalah untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah dengan daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara kerajaan. ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone atau S-Zone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Seterusnya kita lihat intipati yang keempat, yang terakhir bagi bab 4 adalah faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Kekukuhan sistem persekutuan di negara kita berkait rapat dengan konsep keluhuran perlembagaan persekutuan serta penyelarasan yang baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kita lihat yang pertama, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Perlembagaan persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi. Parlimen dan DUN tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebutkan bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Inilah prinsip keluhuran perlembagaan yang dijunjung dalam sistem persekutuan negara kita. Manakala yang kedua adalah penyelarasan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Manakala yang kedua adalah Majlis Khas. Majlis Khas terbahagi kepada dua, iaitu yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan seperti Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Manakala yang kedua adalah Majlis Khas yang ditubuhkan kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan Majlis Perumahan Negara. Kesimpulan bagi bab 4, sistem persekutuan. Yang pertama, sistem persekutuan negara kita terbentuk berdasarkan landasan sejarah tersendiri. Prinsip persekutuan menyumbang kepada kestabilan hubungan antara negeri. Pembahagian kuasa pemerintahan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mewujudkan kerjasama untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang. Dan yang terakhir, rakyat dan pemimpin perlu menunaikan tanggungjawab untuk memastikan sistem persekutuan membawa kemakmuran kepada negara. Sekian bab 4 sistem persekutuan. InsyaAllah semoga sekurang-kurangnya infografik yang saya terangkan pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada rakan-rakan guru dan murid-murid untuk mendalami sejarah dan membuat persediaan awal insyaAllah. Jikalau ada manfaat padanya, sudah-sudahkanlah untuk like, komen dan share serta subscribe. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi